قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang ketiga, iaitu dakwah secara sembunyi. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri pada 5 orang lelaki, iaitu Muhammad Saifullah Amin bin Saiful Rizal, Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan, Iqbal Syafiq bin Basri, Muhammad Akmal Daniel bin Azhar, dan Abdul Azim bin Muhammad Salihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Saiful Amin bin Saiful Rizal akan menerangkan tentang penerimaan wahyu pertama dan dakwah Nabi Muhammad SAW secara rahsia. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahawa dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau lebih membulatkan lagi selama 23 tahun. Dan dakwah Nabi Muhammad SAW berlaku pada di 2 tempat, iaitu di Mekah dan juga di Madinah. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW sering bersendirian di Gua Hira sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama, berupakan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. 5 ayat tersebut diyakini sebagai pembukaan dari risalah penutup yang abadi. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Namun, setelah turun wahyu yang kedua, iaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah. Beliau diangkat menjadi Rasul pada umurnya yang mendekati separuh abad, tepatnya pada umur 40 tahun. Beliau menghabiskan sisa hidupnya untuk berdakwah menegakkan tauhid dan syariat Islam. Beliau berdakwah dengan seluruh jiwa raganya. Dengan begitu, banyak halangan dan rintangan yang beliau hadapi. Beliau berhasil melaksanakan misi dakwahnya dengan berjaya dan penuh dengan hikmah ketauladanan. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW berdakwah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Kita boleh katakan dakwah Nabi ni dakwah yang sebenar-benarnya. Dakwah untuk mengajak umat manusia, umat yang lalai daripada agama Allah SWT, untuk kembali kepada Allah SWT. Kita boleh katakan dakwah Nabi ni, Nabi memakai baju putih untuk pergi berdakwah dan pulangnya penuh dengan darah, penuh dengan najis, penuh dengan tanah. Kemudian, dakwah Nabi Muhammad SAW secara rahsia. Peringkat dakwah secara rahsia telah berjalan selama 3 tahun di Mekah. Dakwah telah disampaikan kepada orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, iaitu di kalangan ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Seterusnya, Rasulullah SAW berdakwah untuk Islam secara rahsia dan sembunyi di Mekah. Rasulullah SAW menyeru secara rahsia kerana berhati-hati daripada kaum Quraisy, kerana dibimbangi mereka akan terkejut dengan ajaran Islam yang disampaikan, lantaran pegangan kuat mereka terhadap fahaman penyembahan berhala. Baginda tidak menzahirkan dakwah Islam dalam majlis-majlis umum. Hal ini kerana untuk mengelakkan ketahuan daripada kaum Quraisy. Seterusnya, Rasulullah SAW memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai pusat tarbiyah dan mempelajari Islam. Rumah Al-Arqam berperanan menjadi pusat tarbiyah untuk menerima penganut Islam yang baru
sehinggalah Islamnya Umar bin Al-Khattab pada Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabian Rasulullah SAW. Tempat pemilihan Rasulullah SAW untuk menjadi pusat terbiah di rumah Al-Aqam, kerana rumah Al-Aqam berada letak di belakang Bukit As-Sofa, kerana tempat ini tidak menjadi tempat penemuan ramai, Akhir sekali, Sa'id bin Musayyib, yakni ulama besar tabi'in, meriwayatkan bahawa Islamnya Saidina Umar selepas penganut Islam berjumlah 40 lelaki dan 10 perempuan. Setelah keislaman Umar, maka dizahirkan Islam di Mekah. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang sasaran dakwah Nabi Muhammad SAW ketika baginda berdakwah secara sembunyi. Pertama, baginda memulakan dakwah kepada orang-orang yang rapat, contohnya kepada ahli keluarga dan para sahabat. Baginda juga mengajak orang-orang yang baik yang dikenalinya, iaitu orang yang cenderung untuk hatinya tidak ragu-ragu dengan kemuliaan baginda SAW. Mereka ini ialah ahli keluarga baginda SAW, hamba, sahabat yang rapat, dan beberapa kelompok lelaki dan wanita. Mereka semua ini disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun, iaitu golongan pertama yang memeluk Islam. Pada hari pertama dakwah disebarkan, antara yang terawal adalah isteri baginda sendiri, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian hamba baginda Zaid bin Thabit, anak saudara baginda Ali bin Abi Talib, sahabat yang rapat, iaitu khalifah yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat yang terawal juga memeluk Islam ialah seperti Uthman bin Affan, Az-Zubair Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Kemudian juga antara orang-orang yang terawal juga, antaranya Bilal bin Rabah, Amin Al-Ummah, Abu Salamah Al-Arqam, Uthman bin Maz'un, serta adik-beradiknya Qudamah dan Abdullah. Menurut pandangan Ibn Hisham juga menyatakan bilangan mereka melebihi 40 orang. Dan ketika ini dakwah baginda SAW masih secara senyap dalam skala yang kecil. Sekian, terima kasih. Baik, yang seterusnya ialah ibadah pada perintah awal. Antara perkara pertama yang diperintahkan oleh wahyu ialah solat. Menurut Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan pada awal Islam ibadah solat yang perlu didirikan 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Berdasarkan dalam surah Al-Mu'min ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, maka bersabarlah wahai Muhammad dalam perjuangan menegakkan Islam. Sungguhnya janji Allah untuk menjayakanmu adalah benar, dan pohonlah ampun bagi salah silapmu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Selain itu juga, pandangan Ibn Hajar berkata, sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW sudah pun mendirikan solat, dan begitu juga dengan para sahabat. Tapi ianya terdapat perselisihan pandangan yang menyatakan adakah ia solat yang diperintahkan sebelum bermulanya ibadah solat 5 waktu ataupun tidak. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Daniel bin Azhar. Nombor metrik 068853. Okay. Saya akan membentangkan tajuk golongan
pertama yang memeluk Islam pada zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan dakwah kepada kerabat terdekat baginda dan orang-orang yang sudah dikenali serta dipercayai. Ya. Insan yang terawal yang menerima dan memeluk agama Islam ialah isteri baginda sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, ya. Dan yang kedua, dan sepupu baginda iaitu Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Baginda telah mengambil dan mengasuh sepupunya itu seperti anak kandungnya sendiri, sehinggalah baginda diutuskan menjadi nabi. Okey, yang ketiga iaitu Zaid bin Harithah bin Syarahbil Al-Kalbi. Begitu baik dan akrabnya Zaid ini dengan Nabi Muhammad SAW. Nama beliau terkenal menjadi Zaid bin Muhammad, ya. Zaid juga telah dimerdekakan dan dijadikan anak angkat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keempat pula iaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah seorang pengasuh baginda sallallahu alaihi wasallam dan telah dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah. Ia juga menerima dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, orang yang terawal menerima Islam yang bukan berasal dari kalangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang kelima ialah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah Al-Taimi Al-Quraisy, ya. Beliau merupakan sahabat akrab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak sebelum pengutusan baginda sebagai nabi dan rasul lagi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah berjaya menarik ramai orang dalam kalangan Quraisy untuk menerima cahaya Islam dalam hati mereka. Antara insan yang menerima dakwah beliau ialah Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf Al-Umawi Al-Quraisy. Bapa saudaranya iaitu Al-Hakam telah menggut Uthman untuk meninggalkan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kendati pun begitu, Uthman tetap tegas dengan pendiriannya terhadap Islam. Akhirnya beliau telah dibebaskan oleh bapa saudaranya itu ketika berusia 30 tahun. Mereka merupakan antara insan terawal yang menyuarakan keimanan terhadap Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Mereka sanggup untuk bertemu baginda walaupun dalam diam-diam. Apabila ingin mempelajari satu-satu ibadah, mereka sanggup pergi ke pinggiran atau lorong-lorong kota Mekah yang sepi semata-mata ingin mempraktikkan ibadah tersebut. Setakat ini saja pembatangan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sahabat yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar untuk membuat pergerakan dakwah kerana semangat beliau yang luar biasa dan dalam menyampaikan dakwah. Beliau juga disenangi
oleh kaumnya kerana beliau merupakan seorang yang berilmu pengetahuan dan seorang yang kaya raya. Beliau juga telah mengislamkan banyak orang dari kalangan sahabat beliau. Di antara orang-orang yang masuk Islam hasil daripada dakwah beliau ini antaranya adalah Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah At-Taimi dan lain-lain lagi. Ramai lagi orang yang masuk Islam hasil daripada dakwah beliau. Setelah itu, setelah mereka berlima ini, iaitu orang-orang yang masuk Islam hasil daripada Abu Bakar As-Siddiq ni, setelah mereka berlima ini menerima dakwah daripada Abu Bakar, maka beliau pun membawa mereka ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka ini terus memeluk Islam dan mendirikan solat berjemaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq bin Basri, nama telefon 05322. Saya akan menceritakan tentang cabaran dan hikmah dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi. Antara cabaran Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi adalah Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai pengikut yang banyak. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW telah mensasarkan kepada ahli keluarga yang terdekat, fakir miskin dan juga hamba-hamba yang baik serta boleh dipercayai dalam merahsiakan dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi. Yang kedua adalah ibadah mereka secara sembunyi. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW telah berdakwah secara sembunyi, di mana Nabi berdakwah dalam rumah sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dan juga mereka yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW pada masa itu terpaksa pergi ke tempat-tempat yang tersembunyi seperti celah-celah bukit untuk beribadah solat sunat pada waktu itu. Pada waktu itu solat 5 waktu belum lagi ditetapkan. Jadi mereka telah beribadah membuat solat sunat pada waktu pagi dan juga petang. Hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-55 yang bermaksud, dan bertasbihlah serta memuji Tuhan pada waktu pagi dan juga petang. Seterusnya adalah hikmah dakwah secara sembunyi. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW telah mendahulukan keselamatan nyawa. Islam hadir di tengah kota Mekah, sebuah kota yang menjadi pusat agama bagi orang-orang Arab. Di sana terdapat para pengabdi Kaabah, pemuja berhala dan patung-patung yang mereka dianggap suci. Islam sebagai agama baru tentu sahaja terlalu berisiko jika didakwahkan secara terang-terangan di Mekah saat itu. Yang kedua adalah Islam menolak penindasan. Orang-orang yang pertama masuk Islam adalah dari kalangan orang-orang yang lemah, baik dari fakir, miskin ataupun para hamba sahaya. Bahkan dalam setiap dakwah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga demikian. Hikmah di balik semua ini adalah agama Allah yang dibawa para Nabi dan Rasul adalah untuk membebaskan manusia dari penindasan yang dilakukan. Selain itu, juga untuk mengalihkan mereka dari tunduk terhadap kekuasaan manusia, beralih tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, bukan berarti masuk Islamnya orang-orang lemah bukan kerana keimanan, hanya untuk kebebasan dari penindasan semata. Akan tetapi mereka masuk Islam tetap atas dasar keimanan yang tertanam dalam hati. Kepercayaan agama Rasulullah SAW sudah diyakini oleh orang-orang Mekah, baik dari kalangan yang lemah atau maupun kalangan elit. Hanya sahaja mereka yang elit kadang lebih sulit. Kekuasaan dan kedudukan yang mereka miliki membuat enggan mereka memeluk agama Islam.
Dan yang terakhir adalah kaedah dalam berdakwah. Dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi ini bukan kerana takut terhadap orang Quraisy. Bahkan Allah SWT sentiasa bersamanya dan boleh meminta perlindungan agar terhindar daripada penindasan orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi pada fasa awal berdasarkan wahyu ilahi, iaitu wahyu yang kedua, iaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Jika belum mempunyai kekuatan masa, berdakwah secara sembunyi pada masa itu adalah yang terbaik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian. Terima kasih.